tahap kesedaran rasuah rakyat Pulau Pinang tinggi, SPRM. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Ketua Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ketika wawancara di Mutiara FM pada 29 September lalu? Merujuk Kepala Negeri Pulau Pinang, beliau berkata berdasarkan pemerhatian dan statistik kesedaran rasuah rakyat di negeri tersebut agak tinggi. Menurut beliau, sebanyak 38% daripada jumlah maklumat yang diterima SPRM adalah dibuat oleh orang ramai di Pulau Pinang sepanjang 3 tahun lepas. Pengadu datang sendiri dan juga surat yang ada penama. Dengan peratusan ini, ia melambangkan kesedaran masyarakat di sini tinggi, katanya. Beliau berpendapat dua sebab utama kesedaran tinggi ialah pertama, kempen yang dijalankan oleh pihak SPRM dan kerajaan yang sentiasa mempromosi budaya baik dan integriti dan sentiasa memelihara kesejahteraan. Di situ kesedaran masyarakat timbul, tambahnya. Sebab kedua, ujar beliau, Pulau Pinang ni maju. Pertama dari segi budayanya dan juga sifat masyarakat di sini yang mesra. Jadi mereka nampaknya sensitif kepada perkara-perkara yang berlaku di sekitarnya. Jadi over time bila masa berlalu mereka melihat perkara-perkara yang tidak baik perlu dibawa ke depan. Perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa. Azam berkata berdasarkan pengalaman rakan sejawatan di negara-negara yang maju, biasanya masyarakat di kalangan ahli peniaga takut tampil ke depan untuk melaporkan aktiviti rasuah kerana takut diambil tindakan oleh pihak yang berautoriti. Tetapi di Pulau Pinang, terutamanya sebagai bandaraya yang maju di Malaysia, nampaknya tahap kesedaran itu mula meningkat. Saya boleh katakan tinggi, tegas beliau. Azam berharap budaya ini berterusan demi meningkatkan integriti penjawat awam di Pulau Pinang. Mengulas mengenai kerjasama SPRM dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Azam memuji keterbukaan Kerajaan Pulau Pinang yang bersungguh-sungguh untuk menangani rasuah. Katanya, Kerajaan Negeri Pulau Pinang memberi kerjasama yang baik dengan SPRM. Banyak sesi libat urus antara SPRM dan Kerajaan Pulau Pinang dilakukan. Program-program pendidikan masyarakat juga disambut baik oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan agensi kerajaan. SPRM tidak boleh menyebar luas kempen-kempen kami tanpa penglibatan pegawai-pegawai atau kaki tangan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jadi, Kepimpinan Negeri Pulau Pinang amat dipuji, jelasnya. Beliau juga menghargai tindakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang melantik pegawai SPRM sebagai ahli jawatan kuasa yang dibentuk oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memerangi rasuah di negeri tersebut. Apabila ditanya mengenai negeri mana yang paling tinggi rasuah, beliau berkata negeri yang mempunyai taraf kemajuan yang tinggi berkemungkinan lebih banyak peluang dan ruang untuk berlakunya disebabkan banyak projek yang ada. Rasuah ni senang sahaja kalau kita nak kira. Dia berlaku di negeri-negeri yang banyak transaksi perniagaan. Rasuah berlaku jika ada kecenderungan terbuka atau peluang dan ruang terbuka. Katakanlah kawasan pedalaman dan kampung, apa projek ada di sana? Bukannya ia tidak berlaku rasuah, tetapi bila lebih banyak transaksi seperti memberi kontrak, negeri-negeri beginilah akan banyak ruang dan peluang, malah godaan dan kecenderungan itu ada. Di Pulau Pinang yang mempunyai taraf maju bandaraya dan ia perlu diambil perhatian terhadap peluang dan ruang itu. Di negeri Pulau Pinang ini banyak projek, begitu juga di Johor, Kuala Lumpur dan Selangor. Jika di negeri lain yang tidak banyak projek, berlakulah rasuah tetapi kecil-kecil, katanya. 3 kesalahan yang lazim ialah menerima suapan, salah guna kuasa dan tuntutan palsu. Ini berlaku di Pulau Pinang dan juga di negeri-negeri lain. Beliau menyeru agar pemantauan dilakukan terhadap penjawat awam yang mempunyai kuasa untuk memberi projek dan daripada segi tadbir urus. Di sebalik kenyataan Azam tentang rasuah di Pulau Pinang, beliau dilihat amat positif tentang semangat masyarakat, penjawat awam dan tadbir urus di Pulau Pinang dalam memerangi rasuah. Jom Cina melihat ulasan Ketua Pesuruhjaya SPRM itu seimbang. Beliau memuji usaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam memerangi rasuah. Pada masa yang sama, beliau mengingatkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang supaya sentiasa mengambil perhatian berhubung kemungkinan wujudnya rasuah dalam projek-projek besar di negeri berkenaan dan juga di negeri-negeri maju lain. Bagaimanapun, seorang penulis bernama Dr. Syahid Izani yang meletakkan Darul Naim Research Center di bawah namanya dengan gembiranya terus memetik nama Lim Guan Eng seolah-olah semua perkara tidak baik yang disebut Azam Baki itu kerja bekas Ketua Menteri itu. Puak penyokong PH hari ini dalam kesibuan dan aib besar dengan kenyataan Ketua Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkait kes terima suapan, salah guna kuasa dan membuat tuntutan palsu dalam kalangan penjawat awam yang membimbangkan di Pulau Pinang. Tulisnya di Harakah Daily pada 29 September 2022.
Beliau memetik statistik SPRM yang disebut Azam Baki bahawa terdapat sebanyak 919 aduan diterima berhubung rasuah serta salah guna kuasa sejak 2019 hingga kini. Namun, penulis ini mengabaikan semua kenyataan Azam Baki sebelum itu yang memuji sikap pemimpin kerajaan negeri Pulau Pinang terhadap rasuah. Malah secara tidak langsung Azam mengatakan aduan itu wujud kerana sikap keterbukaan kerajaan negeri Pulau Pinang sendiri dan kesedaran tinggi masyarakatnya dalam usaha membanteras rasuah dan ketirisan. Agak-agaklah walaun kalau nak spin pun, kenapa sebut Pulau Pinang sahaja? Bukankah Azam Baki juga sebut Johor dan Kuala Lumpur? Adakah kamu tak sentuh tentang Johor dan Kuala Lumpur itu kerana kedua-dua negeri tersebut diterajui oleh pemimpin UMNO? Jom Jana menasihatkan penulis yang ada status doktor di hadapan namanya itu janganlah memalukan mereka yang memiliki ijazah kedoktoran. Dengar keseluruhan wawancara Azam Baki di mutiarafm.rtm sebelum menulis. Jangan hanya baca berita yang dipetik media mainstream dan terus melompat sebab kamu benci DAP. Takut-takut jadi macam nasib Pak Kadok.